segar di pagi hari. Segala sentosa. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Kami buka kembali tirai Apa Khabar Malaysia hari ini, hari Selasa. Apa khabar Nurul? Khabar baik. Hari Selasa, hari penuh menceriakan pastinya bersama saya, Nurul Dekmo dan juga rakan setugas. Ya, saya Nur Salihah Azmi. Hari ini Nurul kita nak santai-santai saja. Berkisahkan cerita tentang pengembaraan. Anda suka travel? Ya, pastinya. Saya rasa yang berkaitan suka travel tu adalah Salihah kot. Berbanding saya kan. Sebab maklumlah masih lagi bujang terantang-tang kan. Gitu kan. Okey, dan Salihah, selain daripada pengembaraan, kita akan bawakan juga mengenai sinema Malaysia, iaitu mengenai rentang sesuatu yang menarik, iaitu filem Hong Kong yang telah pun diarahkan anak tempatan. Sebentar saja kita akan kupaskan bingkisannya, dan seperti biasa kita nak tahu juga apa yang menarik hari ini, bingkisan apa yang kita kupaskan hari ini pastinya mengenai dan hari ini suka juga kita nak sembang dan nak lihat dan jengah juga apa yang kita nak kongsikan dari portal bernama.com berkenaan tentang berhati-hati penipuan pelaburan dan juga fitnah di media sosial. Dan kita sering kali dan acap kali mengingatkan seluruh rakyat Malaysia supaya sentiasa beringat tentang masalah ini. Dan tambahan dan juga perinciannya, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengingatkan orang ramai supaya berhati-hati dengan sedikit penipuan pelaburan dan fitnah melalui media sosial yang semakin berleluasa bagi mengelakkan anda dalam menjadi mangsa. Masyarakat perlu peka dan membuat semakan juga terlebih dahulu sekiranya menerima panggilan yang mencurigakan. Dan masalah ini yang sering diingatkan kepada seluruh rakyat Malaysia, dan pastinya sekiralah Nurul ya, masalah ini perlu datang daripada dalam diri kita sendiri. Betul. Peringatan itu kita cakna dan prihatin sentiasa. Dan kalau kita tengok kan sekarang Salihah ramai sekali kes-kes penipuan ataupun scammer ni mengeluarkan pelbagai modus operandi. Kalau ada sesahaja sesuatu yang berlaku, mereka akan ke depan dengan kadang-kadang kan modus operandi mereka ni seakan-akan dekat dengan kehidupan kita. Itu membuatkan kita kadang-kadang agak terkeliru, tetapi tak apa. Antara tips yang perlu kita lakukan adalah jangan panik terlebih dahulu, dan kemudian mungkin boleh telefon di sekiranya membabitkan bank, mungkin anda boleh telefon di bank yang berkenaan, bukan melibatkan daripada talian yang telah pun disahkan ataupun yang diberikan oleh pihak ketiga itu tadi. Anda jangan alpa. Orang kata apa, sentiasa beringat dan mengingatkan kepada rakan-rakan, kepada keluarga dan juga yang tersayang terdekat dengan kita supaya tidak tertipu dengan masalah seperti ini. Betul. Dengar memang takut kan, memang agak menakutkan, tetapi itulah realiti kehidupan. Apapun kata kuncinya, kita perlu berhati-hati dan jaga mudah terpedaya dan sentiasa kekal tenang. Itu dia. Dan tenang tu saya suka. Tenang, suka. Betul. Kalau tenang baru boleh buat keputusan dengan lebih bijak kan, tak panik, tak dipengaruhi oleh emosi. Okey, dan kita tak lama lagi sebenarnya kita nak menghampiri kepada Tahun Baru Cina. Sebenarnya kita seronok tau Salihah duduk di Malaysia ni, pelbagai budaya dapat kita rasa, budaya dengan makanan. Makanan tu memang tak lari jauh lah. Dan ini berkata mengenai budaya. Budaya pastinya berkait rapat dengan seni kan. Seni dan ini antara minat mendorong dua beradik, iaitu Nur Farisha Ana Syakira sertai kumpulan gendang 24 musim. Kalau kata gendang 24 musim ini adalah kumpulan gendang ataupun tarik kebudayaan daripada masyarakat Cina, khasnya untuk meraihkan apa-apa sahaja kebudayaan berkaitan dengan perayaan mereka. Dan hidup dalam masyarakat majmuk ini sebenarnya membolehkan penduduk Malaysia mempelajari budaya dan adat pelbagai kaum. Apatah lagi kalau tiba dengan hari perayaan Tahun Baru Cina yang bakal menjelang ini, yang akan disambut pada 10 Februari tak lama lagi, di mana dua beradik ini giat berlatih memukul gendang 24 bagi mengiringi tarian singa untuk memeriahkan perayaan berkenaan. Dan dua beradik ini turut merupakan anggota kumpulan gendang 24 musim Persatuan Sukan dan Kebudayaan Marching Ipoh berkata dia hanya mengambil masa seminggu saja sebenarnya untuk mahir dan tidak mengalami masalah, biarpun memerlukan tenaga yang kuat sebenarnya untuk
ketuk gendang itu, bayangkanlah sebenarnya nak budaya tak nak budaya kan. Sebenarnya seronok sebenarnya sebab saya membesar di Ipoh. Saya faham budaya sebenarnya membesar dekat dengan kaum Cina, kaum India adalah begitu dekat dengan kehidupan kami seharian, dan kami rasa untuk mengenali budaya masing-masing ini sebenarnya tak ada halangan pun. Dan tidak sesuatu isu yang tidak perlu diperbesarkan. Dan saya kira muzik dan juga muzik gendang ni juga bukan satu yang asing untuk kita semua. Saya pun dah pakai merah. Ini macam semangat Chinese New Year. Saya betul. Okey, dan seterusnya mungkin kita juga dah kongsikan bersama dengan anda petikan portal di bernama.com. Selebihnya anda boleh semak di portal kami, dan seperti biasalah kita nak jengah juga ramalan cuaca dan seterusnya ke rakas tugas di bilik berita. Kembali selepas ini bersama dengan kami. Selamat pagi dari bilik berita bersama saya Herlina Pelawi. Polis menahan seorang lelaki dan seorang wanita yang disyaki terlibat insiden pegawai polis cedera di langgar kereta ketika melakukan rondaan di Jalan Tanjung Rambutan, Cemor. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Yahaya Hassan berkata, pasangan itu yang sudah pun bertunang serta berumur 33 dan 34 tahun ditahan pada petang Isnin hasil maklumat orang awam. Polis turut merampas kereta yang digunakan kedua-dua suspek dan saringan air kencing mendapati lelaki berkenaan positif dada THC serta mempunyai 17 rekod berkaitan kesalahan jenayah dan narkotik. Suspek wanita juga memiliki 2 rekod jenayah dan kedua-duanya akan dibawa ke Mahkamah Magistrate hari ini untuk permohonan reman. Insiden pada 7.30 malam kemarin menyaksikan anggota polis berusia 34 tahun itu dilanggar dengan sebuah proton iris biru sebanyak 2 kali. Kejadian menyebabkan beliau mengalami kecederaan dan pemeriksaan mendapati tulang rusuk serta tulang bahu mangsa patah. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Kesiksaan. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM bersama Akademi Kehakiman Malaysia AKM ketika ini sedang mula perbincangan bagi mewujudkan penubuhan Akademi Kehakiman Syariah Malaysia interim dengan peruntukan RM20 juta di bawah Pelancawan 2024. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata, akademi tersebut bertujuan memberi latihan profesional kepada hakim-hakim syari'i di negara ini selain dapat mengumpulkan hakim-hakim di Nusantara. Saya jadi ketua pengarah dulu tu, ketua hakim Brunei Daruddin Salim, ketua hakim Mahkamah Syariah Singapura dan juga ketua hakim Mahkamah Pengadilan Indonesia memang mengharapkan sangat penubuhan akademi ini supaya hakim-hakim syar'i di Nusantara ini dapat dikumpulkan di Malaysia ini dan mereka ini diberikan latihan yang sama. Justru beliau mengarahkan Ketua Pengarah JKSM Datuk Muhammad Amran Mat Zain bersama pengurusan tertingginya mengadakan perbincangan awal bagi mengenal pasti lokasi strategik sebagai cadangan mendirikan bangunan tetap bagi Akademi Kehakiman Syariah tersebut. Sementara itu ditanya mengenai desakan pihak-pihak tertentu dengan mengadakan Himpunan Selamatkan Syariah pada 9 Februari ini yang mahu agar institusi kehakiman syariah di negara ini tidak diganggu-gugat. Dr. Naim berkata semua pihak perlu menghormati keputusan mahkamah dan usaha bagi mewujudkan program-program penerangan akan berterusan oleh jabatan-jabatan di bawah JPM bagi memperkasakan institusi kehakiman yang lebih cekap dan berkesan. Beliau ditemui selepas majlis sambutan Jubli Emas Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi di Ibu Negara semalam.
Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin semalam menerima kunjungan hormat pengurusan bernama diketuai Ketua Pengarang Bernama Nurul Afida Kamaluddin bagi membolehkan kedua-dua pemimpin bertukar pandangan berhubung perkongsian maklumat. Datuk Seri Muhammad Khalid menerusi laman Facebook rasminya berkata, Bernama sebagai agensi berita nasional memainkan peranan besar dan kritikal dalam menyampaikan maklumat yang tepat serta terkini kepada masyarakat. Katanya ia khususnya berkenaan dasar dan inisiatif kerajaan termasuk dalam soal pertahanan serta ketenteraan. Justru beliau yakin kerjasama baik ini dapat memastikan maklumat yang diterima masyarakat tepat dan tuntas, seterusnya meningkatkan kesedaran serta pemahaman rakyat dalam isu-isu pertahanan negara. Nurul Afida yang turut menjalankan tugas Ketua Pegawai Eksekutif Bernama pula berkata, kunjungan itu bertujuan memperkukuh kerjasama strategik dalam bidang penyaluran maklumat antara Bernama dan Kementerian Pertahanan selain memperkenal barisan kepimpinan baharu pengurusan editorial kepada pihak kementerian. Sekian dari Bilik Berita, salam hormat. Baik, kembali bersama dengan kami. Pagi ni saya nak bercakap sikit berkenaan tentang pengembaraan lah ya. Pengembaraan ni sebenarnya membuka minda, jiwa dan juga fizikal kita kepada perkara yang baru lah saya kira. Seperti saya juga suka travel. Jadi bila tengok keadaan di negara-negara yang berbeza ini, jadi dia adalah satu pengalaman yang cukup berharga dan boleh juga membina jati diri anda juga ya dalam menjadikannya pengalaman hidup lah Nurul. Betul, dan sebenarnya kalau berkata mengenai pengembaraan ya, banyak definisi pengembaraan yang kerap kali kita terlepas pandang. Sebenarnya setiap hari adalah proses pengembaraan dalam hidup kita. Dan ini yang menariknya juga adalah mengenai individu yang melakukan kayuhan haji, musafir kayuhan haji, di mana mengembara untuk menunaikan ibadat haji yang akan datang dengan cara mengembara bersama pasukannya dengan menunggang basikal. Orang kata apa, kita melihat dari luar ni tak tahu apa cabarannya. Betul. Jadi kita nak tanyakan terus kepada tuan badannya sendiri. Jadi Assalamualaikum. Apa khabar Malaysia? Ahmad Isa di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Nak tanya juga Ahmad sihat ke? Sihat alhamdulillah. Baru baik demam. Itulah sebab sempat juga baca dalam IG Ahmad ya, tak sihat, agak demam. Nak tahu juga sekarang Ahmad berada di mana ketika ni? Sekarang di Multan, di Pakistan. Dan macam mana pula mungkin Ahmad boleh kongsikan mengenai keadaan cuaca di sana, dan mungkin berapa hari Ahmad akan berada di lokasi tersebut? Okey, alhamdulillah. Sekarang ni cuaca lebih kurang dalam 8 degree Celsius. Pakai baju tebal dalam rumah ni. Dan
kami akan stick sampai 11 hari disebabkan 11 mereka ada pilihan raya lah. Dan sekarang situasi dekat sini orang tempat akan keluar ke mana-mana disebabkan pilihan raya dan politik tak stabil. Aha. Okey, jadi Ahmad, kalau setengah orang melakukan pengembaraan, dia ada motivasi dan juga tujuannya. Jadi untuk Ahmad sendiri, apa orang kata apa sumber inspirasi sehingga tercetusnya untuk lakukan kayuhan kali ni? Tak ada sebab yang lain kecuali pada haji tu sendiri. Disebab mendaftar haji agak lewat dan tarikh dia bertolak lebih kurang 100 tahun. So saya nak peluang untuk saya di dalam masa yang terdekat. Isteri saya yang saya menggunakan kita untuk pergi menunaikan haji. Alhamdulillah. Dan kita nak tahu juga Ahmad, dalam misi kali ini berapa orang yang turut serta untuk melakukannya? Okey, waktu mula kami berempat. Saya, isteri, Tuan Halim dan Cik Sahad. Tapi sekarang disebabkan seorang ahli kami tak tahan duduk dan kawasan berdebu disebabkan usia beliau yang berumur 24 tahun. Tak sesuai cuaca ni untuk orang tempatan. Untuk orang tempatan kata suruh bawa balik lah. Alhamdulillah dah stabil lah. Ya. Keadaan dan juga cabaran cuaca tu pastinya juga memberi satu orang kata apa cabaran dalam kayuhan kali ini ya Ahmad ya. Jadi mungkin apa lagi halangan ataupun perkara yang Ahmad hadapi tapi tak boleh dilupakan nak kongsi dengan kita hari ini. Okey, alhamdulillah ini adalah berbasikal saya dan pertama kali kami ke Mekah untuk menunaikan umrah 2016 hingga 2017. Itu pada waktu lebaran disebabkan kali cuma kali ni adalah kali kedua semua dah back benda yang kecuali dari segi disebabkan dulu kos tak wajib sebab buat umrah. Hanya kalau visa umrah saja dalam RM10 lah, tak mahal. Jadi sekarang ni untuk tawaran yang terbesar adalah visa haji yang bernilai RM10,000 jamalah lah. Itu cabaran kami untuk kumpulkan duit beli. Itu dia cabaran. Dan setakat ini adakah jumlah yang diperlukan itu telah pun mencukupi ataupun masih lagi dalam fasa untuk mengumpulkan dana? Bagaimana? Sekarang ni kami menjual postcard. Kami menjual postcard di setiap negara yang kami sampai. Dan alhamdulillah negara yang ketiga kami dah kumpul sebanyak 40,000. Maksudnya cukup orang. Ada lagi 3 orang belum cukup lagi dana tu. Okey, nak tanya juga Ahmad, sekarang ni Ahmad dah merentasi berapa negara dan pengalaman-pengalaman yang telah pun diperolehi sepanjang merentasi ni kan, antara tadi dah kongsikan momen yang tak dapat dilupakan. Sekarang kita nak kongsikanlah pula antara cabaran-cabaran untuk membawa basikal tu dengan merentasi beberapa negara. Apakah halangan yang dihadapi? Macam yang alhamdulillah pengalaman sebelum ni sangat membantu dan sahabat yang ikut sama dengan kami ni juga pengalaman yang banyak dekat Malaysia. Semuanya cuaca yang berbeza kan lah. So cabaran dari segi bentuk muka bumi dengan cuaca lah yang selalu orang kata berikan cabaran. Okey, Ahmad, jadi dalam misi kali ini juga ada negara-negara ASEAN yang orang kira sudah dijelajah kiranya ya. Jadi mungkin apa mungkin pengalaman dari segi pemakanan, situasi dan mungkin masyarakat di sana yang nak kongsi dengan kita hari ini ya. Okey, setakat ni negara-negara Malaysia, Thailand, India dan Pakistan. So maksud negara ASEAN ialah Malaysia dan Thailand lah. Memang tak masuk disebabkan border dia close tu. Dan pengalaman kami
boleh dikatakan semua tempat akan ada orang yang baik. Sebabkan kami memang setiap pagi kami nak doa, Allah kau jumpakanlah kami dengan orang yang baik. Dan alhamdulillah Allah setiap hari kami berjumpa. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. sepanjang perjalanan antara 4 negara ni kan, manalah antara 4 negara ni orang kata apa meninggalkan kesan yang mendalam pada Ahmad, khasnya daripada pandangan sarjana, mata memandang, luas pemandangan, jauh perjalanan kan. Mana satu meninggalkan memori indah ataupun yang paling bermakna untuk dikenang setakat ini? Okey, setakat ni India dengan kalau nak comparekan dengan negara lain kan, orang punya sebagai pakaian tetamu taklah macam rak ke rumah mereka. So kami sebenarnya bukan ada masalah tak cukup makan. Kami ada masalah menghabiskan makanan. Sebab setiap tempat makanan, setiap tempat dia contoh macam sekarang ni, seminggu suruh duduk sini. Kenapa? Rasa macam kami nak duduk hotel sini, tapi dia suruh duduk. Apa yang menyebabkan kita adalah sebab bila kami duduk kat dia akan makan daripada apa makan tengah hari. Bayangkan 5 hari terhutang budi tu dalam besar mereka. Ya, okey. Jadi sentiasa berjumpa dengan orang-orang yang baik dan juga perjalanan setakat ini dipermudahkan. Jadi Ahmad, kali ni kayuhan dan juga pengembaraan kali ini anda membawa isteri anda. Jadi mungkin ini sesuatu yang lebih istimewa atau bagaimana? Alhamdulillah, dia memang suka mengembara dengan basikal. So itu memudahkan kami lah sebenarnya. Dan sebenarnya asal pada tahun 2016 juga syarat untuk saya kahwin dengan isteri saya adalah cakap pas kahwin saya akan membasikal hidupnya, dan dia pun kata nak ikut mudah sebab kami sekufu lah. Okey. Itu yang patutnya ya. Okey, dalam perjalanan sebenarnya perjalanan agak mencabar. Saya tengok tadi pun kawasan perjalanan tu pun boleh tahan jugalah. Juga tu jalannya tu. Dengan berbasikal lagi. Ada tak pengalaman Ahmad berdepan dengan kecederaan ke ataupun tayar pancit ke, tayar pecah ke, ataupun bagaimana? Mungkin boleh kongsikan pengalaman sepanjang berbasikal ni yang ramai yang tak tahu sebenarnya perjalanan untuk jangka masa panjang yang kita nampak indah-indah belaka kan, nampak macam wow, satu pengalaman yang menarik, yang baru, tetapi ada warna di sebaliknya. Bagaimana tu? Ya, alhamdulillah pada tahun 2016 cabaran saya adalah disebabkan saya kurang ilmu kan. Tapi alhamdulillah kali ini bersama dengan expertise dalam basikal. So beliau dengan tayar dan sebagainya. So alhamdulillah setakat kami berempat pernah pancit lagi. So macam ni. Cumanya cabaran yang basikal saya lah spoke dia cari dekat tayar tu patah, selalu patah. Dan basikal saya tu dah tahun, dah lama. Dan dari segi kontak, segi tubuh badan pula, macam kaki anda, orang kata kayuh lama ni, saya kayuh sekejap pun dah macam nak berhenti lah kan. Tapi macam Ahmad sendiri, ini pengembaraan pernah atau tidak hadapi situasi seperti kaki kram, sakit dan sebagainya, rasa nak berhenti sekejap, jadi bagaimana? Okey, alhamdulillah kami berempat dah biasa berbasikal Malaysia. Okey, sahabat yang berumur 24 tahun tu, Encik Tahat pun, dia dah pernah ajak Malaysia 22 kali. So, basikal bahagia pada hidup kami lah. Dan bila mula biasanya, yang pertama dia sakit badan, lutut dan sebagainya lah. Lepas sebulan dah biasa. Okey, itu dia. Dan kita nak tahu juga bagi apa yang dilakukan oleh Ahmad ni, pastinya dia akan memberikan satu semangat, cetusan semangat dan juga idea kepada anak-anak muda yang lain untuk turut melakukan aktiviti yang sama, tapi mungkinlah dengan ekspedisi yang berbeza kan. Tetapi apakah nasihat ataupun kata-kata semangat yang Ahmad boleh kongsikan kepada mereka untuk memastikan mereka kekal bertenaga dan dapat melaksanakan misi itu dengan sebaik mungkin?
Okey, bagi yang berpasangan, saya dan teruskan. Dan siapa yang belum berbasikal, mulalah berbasikal. Sebabkan kami berempat ni, kami ada sakit masing-masing lah. Basikal, alhamdulillah, sakit tu stabil. Ya. Yang berumur tu, dia ada kencing manis. Bila berbasikal, kencing manis dia stabil. Okay, contoh, saya ada slip disc. Bila dengan berbasikal, disc tu dia tak rasa. Dan sahabat saya macam Halim, dia ada darah. Bila dia berbasikal, dia punya kondisi stabil. So sebenarnya dengan berbasikal, banyak katakan lah, berbanding dengan dia memperbaik ke lutut. Tapi kalau berbasikal, dia kurang impact badan kita. Okey. tu dia. Kira lepas nanti kalau saya pergi travel tempat lain, saya cuba juga kembara berbasikal, Ahmad, ya. Tapi sebelum tu kena praktis dulu ya. Training. Training dulu itu yang paling penting. Kalau tiba-tiba basikal itu yang kaki krem lah, kejung dan sewaktu sebagainya. dengannya. Okey. Dan Ahmad, sekarang ni berbaki berapa lagi negara yang perlu ditempuhi untuk sampai ke destinasi? Ya. Tinggal lagi 3, Iran dan Arab Saudi. Lagi 4 insya-Allah. Dan dijangka untuk sampai ke destinasi tu bilakah tarikhnya? Anggaran tarikhnya. 15 hari bulan 5, maksudnya sebulan sebelum musim haji. Okey. Ini kabarnya juga ada kiriman postcard dari negara yang anda kunjungi. Mungkin Ahmad nak kongsikan sikit tentang postcard ni, Ahmad. Okey, alhamdulillah, ia dicadang saya lah untuk nak bukan secara dengan mendapatkan sumpah. Sebab kami tak berdaftar. Tapi saya mendaftar dengan SS. Saya boleh menjual. Jual yang paling simple adalah postcard. Okay. Dengan postcard ni, saya meletakkan harga satu minim RM60. Dan alhamdulillah sahabat Malaysia, mereka bukan hanya bayar, mereka bayar RM100, RM100. Yang paling tinggi, ada orang sanggup bayar RM5 disebabkan untuk nak untuk menunaikan. Itu dia. Okey, harganya tadi boleh dapatkan juga sebab ini adalah macam memori Ahmad di setiap negara yang berbeza juga, berkongsi dengan postcard yang berbeza. Jadi ada juga media sosial ataupun yang nak dikongsikan dengan kita, Ahmad, silakan. Okey, Facebook boleh follow saya, nama Ahmad Ita. Dan sama juga di TikTok dan YouTube dekat nama yang sama. Itu dia, Ahmad bin Isa. Okey. Dan terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Ahmad Isa atas perkongsian langsung daripada Pakistan mengenai misinya musafir kayuhan haji, dan semoga sampai selamat ke destinasi dan selamat menunaikan haji dengan baiknya sekali. Dan terima kasih Ahmad kerana sudi berkongsikan perkembangan terkini, dan semoga dipermudahkan segala urusan. Okey, itu tadi mengenai Ahmad. Kita tengok betapa usahanya nak Sri Budaya tak nak Sri Budaya kan. Kalau dikatakan penuh antara kos merupakan kekangan disebabkan Allah mengurniakan tubuh badan yang sihat, adanya satu usaha diselangkan dengan minat, maka inilah misi yang terlaksanakan. Semoga ianya dipermudahkan. Satu pengembaraan yang memberikan inspirasi untuk kita semua rakyat Malaysia kena lebih cergas, lebih gigih. Okey, kita nak berehat sebentar. Anda jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama saya dan Nurul.
Chu, come. Let's talk about your hospital life. 我而家 start to 做 more important task 咯。 Waiting for the skies to clear, but they never Tell me more. Tell me more. And now we start to do more like real doctor stuff 啦。 wishing for a guiding You will become the best doctor in Taipei. Does Abba know you went for a music session? Actually, he didn't know。 Today is my luck 了。阿爸 usually 都贏嘅，就有時候都會輸。我就話輸硬啦。 You stop talking about your Abba like that 佢都係為你哋好啫。你講錯定我聽錯啊 Alex，enough。 push一个完美的人， We decide everything for our children. 我们从对爱 Papa tahu ah plan ni. You think I'm scared of the old man 先啊？你究竟幾時先學識尊重你阿爸我咧？看着你我都冇唔尊重你。眼神， You think I made a mistake, right? 怎么 But I haven't. 原谅自己？ I don't know trying to save the patient, but the patient dies on you. I said I don't want to be a doctor. I'm gonna fight this. 我知道。 Life was so good then, Chu. 你有權力選擇㗎。 We make our own choice。 反正我伴走啦。Come blue, come blue. 快啲啦 ！Enough. Everything that you have said is also part of our culture. You only care about your face. You're betting your friend. You're trophy family. Itu dia filem mengenai kehidupan, mengenai kekeluargaan, di mana kehidupan kita yang saling berkait rapat, kadang-kadang kita terlepas pandang antara elemen kekeluargaan yang seringkali kita tidak menghargai, di mana ianya memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Itulah tadi filem Rain Town yang kita akan kupaskan hari ini dalam sinema Malaysia, pastinya bersama dengan tetamu kita, iaitu merupakan pengarah Tunku Mona Riza dan juga pelakonnya Chew Kin Wah. Selamat datang kita ucapkan. Terima kasih. Okay. So bagi saya kira daripada trailer itu pun kita memang satu filem yang wajib tonton. Saya kira membawakan elemen-elemen kekeluargaan. Mungkin kita mulakan dengan Tunku Mona dulu, nak bercerita sedikit tentang filem Rain Town ini, silakan. Okey, cerita ni ialah cerita, as you know, cerita keluarga, kekeluargaan. Dia mempunyai satu konflik which is dalam keluarga tu ialah ceritanya basically ialah Mr. Chu, karakter ni namanya Mr. Chu. Dia suka apa yang dia nak, itu yang dia apa yang dia nak out of the family, itu yang dia minta lah, make sure that everybody follows his request, his instruction. Basically he's a bit of a macam control freak jugalah, you know. Akan mengatur anak tu kena macam ni, isteri ni macam ni. So dia orang kata orang yang degil dan mengatur kehidupan anak-anak ni. Apa yang dia rasa dia ingat dia betul, tapi kadang-kadang ada repercussionnya yang betul tu tak semestinya betul. Macam itulah. Itu dia sesuatu filem menarik. Okey, kita nak beralih pula kepada pelakonnya iaitu Chew Kin Wah yang kita dapat lihat, dan muka pun memang wajah yang tidak asing lagi di kaca layar televisyen dan juga wayang. Dan Kin Wah juga rupa-rupanya aktif melebarkan karier seninya di Indonesia. Masih boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik? Boleh. Okey, kita nak tanya juga Kin Wah, bagaimana dalam fasa untuk melakonkan watak sebagai seorang bapa bapa yang anak perlu tunduk pada kehendaknya. Ya, adakah agak ini semua demi kebaikan anak, bukannya untuk saya. Taklah. Semua yang dilakonkan tu semua sudah ada dalam skrip. Jadi kita ikut saja apa yang dalam skrip. Susah tak nak bawa watak sebagai seorang ayah yang dominan di dalam keluarganya? Sebenarnya di keluarga Asia ni, bukan saja di China saja, Melayu, India, ramai banyak juga bapa-bapa begini ya. Ikut kalau pengalaman saya, ayah saya pun orang yang garang juga sebenarnya ya. Okey, kita balik kepada Tunku Mona, mungkin nak kongsikan pengalaman mengarahkan filem seperti ini dan dengan kas-kas yang begitu hebat sekali. Alhamdulillah, saya ingat masa mula-mula masa buat skrip tu, saya ingat
akan menjadi satu orang kata cabaran yang besar on set kerana bahasa Cina, bahasa Cantonese. Tapi alhamdulillah kita mempunyai Current Pictures, saya dengan tim saya mempunyai sokongan yang good teamwork lah, okey, daripada pelakon dan juga saya punya scriptwriter orang Melayu sebenarnya, Azril yang menulis. So bila daripada bahasa yang kita faham, we were writing in English, kemudian kita translate ke bahasa Cina, dan saya juga mempunyai translator untuk menjadikan bahasa English tu into a Chinese punya dialog. So dengan tu adanya pinyin, so proses tu mula-mula masa script reading semua okey, tapi bila masuk set tu ialah pelakon kan dia nak ada ruang untuk ad-libbing semua tu. So hari pertama kedua tu agak sebab saya saya kena sebab dia ada ad-libbing, so which saya memang saya suka ad-libbing, cumanya setengah-setengah perkataan tu yang saya tahu dah bertukar sedikit. So agak panik lah on the first day tu, agak bukan kata panik, macam mana lebih kata menggagau sikit, korang cakap apa ni, kita punya dialog macam ni. So tapi lepas hari kedua ketiga and onwards lah, it was a very smooth sailing, alhamdulillah. Kira ada sedikit cabaran permulaan itu. Sebenarnya cabarannya ialah sekarang. Saya kerana filem ni, okay, as you know, is directed by a Malay person, which is me, dan cerita ni ialah cerita Cina, dan kita akan tayangkan di the Chinese New Year punya tahun baru Cina kan. So persaingan kita hebat dengan filem-filem yang lain. Dan untuk dari segi marketing strateginya, kita ada two schools of thoughts. Bererti adakah pengarah Melayu ni akan lebih bercakap pada audiens Melayu, ataupun adakah filem ini bercakap lebih kepada audiens Cina, untuk mendapatkan satu titik yang menyambungkan kedua-dua ni dari segi strateginya tu. That was kita punya my team lah, alhamdulillah. I got a Chinese team dengan team Melayu yang bekerjasama, kata okay Kak Mona, let's do this, buat kita macam ni. So actually sekarang ni yang kita agak orang kata dia punya cabaran lebih besar lah, untuk who is your target audience sebenarnya. So for me, saya tak nak let go target audience Melayu dan juga yang Cina, kerana ialah cerita ni cerita Hari Raya Cina kan, akan dikeluarkan masa sekarang, and I also don't want to lose other races, maksudnya yang bangsa-bangsa yang lain. So filem ni pada saya adalah filem Malaysia. So itulah kita punya strategi tu. At one time tu agak okay, siapa you punya target audience exactly ni Kak Mona. So tapi okay lah, alhamdulillah, dengan pertolongan mereka semua ni, saya punya team, kita dapat maksudnya satu komunikasi itu dapat dicabangkan kepada semua. Alhamdulillah. Okey, dan kita lihat pula, nak tahu juga persepsi daripada sudut pelakon sendiri kan, apabila menjayakan watak, dan difahamkan lakonan dilakukan di Taiping. Dan kita tengok latar belakang tu tahun 90-an. Tidak. Sekarang? Sekarang. Sebab tengok duit lama tu. Itu dia punya flashback. Okey. Flashback scene. Okey. Dan kita nak tahu juga mengenai pengalaman pelakon ni apabila melakonkan dengan watak yang saya kirakan untuk menjadi seorang bapa, menjadi seorang ayah, dan dalam masa sama untuk mengadaptasikan dengan kehidupan remaja ketika ini kan. Apakah yang orang kata apa dalam fasa pertembungan cara lakonan antara generasi lama dan generasi baru yang boleh dikongsikan? Ini baru saya tahu. Baru saya realise yang inspirasi daripada bapa yang selalu nak anak-anak saya menurut kepada saya, daripada dia lah. Tadi kan dia kata dia yang suka lawan arus. Kita sebenarnya filem ni lawan arus semua. Kita lawan arus. Pengarah Melayu, direct filem Cantonese. Kita mula tayang Tahun Baru Cina, genrenya drama, bukan genre
movie-movie Cina yang lain bergenre komedi, bergenre action. Jadi kita lawan arus. Kita berani tantang. Okey, bercakap melawan arus. Okey, sekarang ini adalah di mana seorang wanita Melayu mengarah filem Cina itu nak tahu juga mengenai apa yang dirasai sebenarnya oleh barisan pelakon ketika itu. Adakah mudah untuk menerima arahan daripada Mula-mulanya kita ketawa. Kerana dia memilih dua pelakon senior, Susan Lancaster dan saya, yang tak boleh baca Cina. Yang anak-anak boleh, tapi yang lagi satu juga biasanya Mandarin saja. Kerana Mandarin dan Cantonese banyak bezanya. Jadi dan kru-kru juga banyak yang Mandarin. Kerana sekarangnya semua kebanyakannya Mandarin. Bahasa Cantonese mungkin dikatakan dianaktirikan. Jadi dia nak masuk Cantonese sebagai itu yang cara kita menggunakan bahasa. Jadi kita semua ketawa. Saya suka datang ke set tu banyak ketawa. Setengah tu artis yang baru pergi ke set, kita macam nervous dan sebagainya, tak tahu ekspektasi bagaimana. Jadi lepas reading, lepas rehearsal dan lepas sebelum syuting kita realise okey lah, boleh lah ni. Dia kita tak boleh tipu dia. Kita cubalah. Semua tahulah budak-budak Cina semua dia tak faham kan. Lepas 2-3 hari saya tahu. Kalian cakap apa ni? Habis. Okey. Tengku Mona sendiri, barisan pelakonnya bagaimana dari segi kriteria ataupun pemilihannya? Okey. Yang murah. Dia orang ni tak murah, okey? Tak murah ya? Tak murah. Okey. Okey, mula-mula saya bertemu dengan Chu Kin Wah ni melalui kawan. Dia kata okey, tak cukup famous. Bukan, sebab saya yang saya tahu dia, setahu saya masa tu dia base kat Indonesia. Saya tak tahu kata dia dah base kat Malaysia. Betul. Saya tahu dia tapi saya tak tahu kata dia di Malaysia. Di Malaysia. So pada pemahaman saya dia base kat Indonesia. Okay, so then kawan saya kata tengok mana there's this Chu Kin Wah. I said no, but Chu Kin Wah is not Malaysian. I mean, he's not staying in Malaysia. Saya kata tak. Dia ada di sini. Dia travel up and down. I said okay. So can I jumpa dia melalui Zoom. Masa tu kita punya PKP yang terakhir. Okay. So berjumpa melalui Zoom dan bersembang. Lepas tu dia cakap lah, kalau nak buat Mandarin, I'm not interested. Sebab apa? Saya boleh cakap tapi orang tahu kata saya ni tak pandai. Saya rasa okey. So bahasa apa yang pandai? Saya kata dia boleh cakap Hokkien, dia boleh cakap Cantonese. Saya okey. Saya memang suka Cantonese sebenarnya. Dialek Cantonese tu pada saya lebih pada pendengaran saya lah, lebih lembut. Manakala Mandarin tu pada saya mungkin saya salah tapi ni daripada what I hear. Dengan saya Mandarin tu lebih kepada very systematic macam tu. Very dia tak ada beralun. Adalah tapi dia punya alunan ni tak macam Cantonese, tak macam Hokkien. So dia kata dia boleh cakap bahasa Cantonese. Saya rasa okey, KIV dia dulu. So saya ada cari isteri untuk Kin Wah dalam cerita ni kan. Dalam cerita aja Okay. So saya casting lah, audition beberapa dan finally saya kata saya nak try Susan Lancaster. Try dengan Susan Lancaster, dia pun sama juga Cantonese dia kata. Yang Mandarin tak reti langsung. Saya KIV juga. And then saya cakap dengan team dengan producer saya lah. Saya kata Fazlin, kalau saya ambil Susan Lancaster dan pairing dengan Chu Kin Wah, anak-anaknya kena rupa seperti Susan Lancaster juga. Ada mirip-mirip. Tak bolehlah terlalu Cina sangat-sangat. 2 mungkin kena rupa lebih ke Susan, 1 rupa kepada Kin Wah. Mungkin. Bukan kata Fabian muka Kin Wah, Fabian handsome. Kin Wah ni kurang sikit lah. So itu masa casting itu adalah cabaran saya yang terbesar. Kerana untuk mendapat begitu rupa dulu.
So once saya dah dapat rupa, baru saya audition untuk lakonan. Okay. Alhamdulillah, masa ini semua melalui Zoom ya. Semuanya okey. Maksudnya saya boleh rasa bolehlah kita ada chemistry. Pelakon ni bukan cuma pelakon yang mereka boleh deliver tau. Pada saya, chemistry antara saya dengan mereka juga. Kalau saya tidak ada chemistry dengan mereka, dengan pelakon ni, agak susah. Kerana nanti apa yang kita nak, diorang tak mau ikut ke, ataupun apa yang diorang nak, saya tidak mendengar. Kerana ini adalah orang kata pelakon dengan director kena ada room persefahaman satu, and then ada orang kata ruang di mana ada tempat ruang untuk berbincang to develop further on the character. So bila berjumpa semua ni, saya rasa okay, I'm happy. Okay, kita buat live casting. Maksudnya dah PKP dah over, datang ke office, buat proper casting. Masa tu Chu Kin Wah was in Indonesia. So saya buat dengan Susan Lancaster, dengan anak-anak, dengan Fabian, Wilson dan Pauline. Saya happy, completely happy. Baru sign kontrak. Lepas tu dah berempat ni dengan Chu Kin Wah. Okay, then have a small quick dialogue session and communication. Saya tengok all okay, okay lah. Sebab benda ni penting tau. Chemistry antara mereka juga penting. Walaupun orang kata ialah berlakon kita mungkin tak serasi on set. I mean tak serasi di luar set, tapi serasi on set. Pada saya, kalau serasi on set dan serasi di luar set, itu lebih baik. Lebih bagus. Baik. Kita akan berhenti rehat seketika. Sebenarnya lebih menarik ni. Banyak nak tanya. Seronok pula kita berbual kan. Tapi apa pun, kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Teruskan setia bersama kami. bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Kita nak borak lagi tentang filem Raintown ni dan kita nak bertanyakan kepada pengarahnya. Mungkin bagaimana kita nak tahu signifikan tajuknya? Kenapa dipilih tajuk ini? Taiping juga dikenali sebagai Raintown. Okey. Dan kenapa dipanggil Raintown? Di Semenanjung ni Taiping yang tempat yang paling banyak mendapat the most highest rainfall lah kan. So dan zaman dulu-dulu, okey, just to bukan dululah, zaman dulu saja. 80-an, 70-an. Okeylah, okey. Zaman dulu tu. Okey. Zaman dulu. So kenapa Raintown? Okey. Sebab ia bermula kerana idea ni tercetus kerana zaman dulu banyak pesara suka rain betting. Betul. Dia betting on the first, orang kata titik pertama yang jatuh ke surat khabar. Dia bet lah untuk time pukul berapa macam tu. So ini sekarang tak ada dah. Dan daripada idea itulah saya suka. Tapi filem ni bukan apa cerita pasal perjudian. Ini ialah Mr. Chu salah seorang ni yang suka berjudi, tapi judinya itu kecil sangat. It's more on cerita kekeluargaan. Tapi efek judi itu apa dia? Itulah dia. Efek judi terhadap kehidupan kekeluargaan. Sikit lah yang tu sikit. Kita nak cakap je. Okey, kita pastinya kita nak bercakap dengan Kin Wah mengenai lakonan watak yang sebagai seorang bapa diadaptasi berlatar belakangkan
di Taiping. Okey. Dan Kin Wah pun berasal daripada Ipoh Perak juga. ya. Okey, waktu maknanya tak jauh beza lah untuk mendalami watak itu ya. Dan adakah nak bawa watak tu sebenarnya apakah halangan dan juga cabaran? Ada tak cabaran lain yang berdepan ataupun alah kacang senang je watak ni memang dalam kehidupan saya. Cabaran besar sekali ialah dietnya. Oh, dietnya. Sebab tahulah kalau di Ipoh, Taiping makanan semua bagus-bagus, enak-enak. Sehari makan 5 kali. Kalau bulan puasa sana mati saya. Lagi kita shoot dalam kopitiam. Pagi-pagi dah ada breakfast semua. Aduh. Saya pula yang terbayang-bayang. Semua ada. Lepas tu tengah hari ada makanan daripada produksi, ada makanan di luar. Mana nak pergi? Memang lengkaplah di situ. Bagi kehidupan sebenar-benarnya family itu ya sebenarnya. Okey, berbaki masa yang ada. Kita nak promote ni sebenarnya filem ni kepada orang ramai di luar sana untuk terus datang menonton. Janganlah orang kata melepaskan peluang untuk menonton filem Malaysia ini pada Tahun Baru Cina. Silakan. Pengarahnya dulu. Boleh. Okey. Saya amat berharap semua warga Malaysia, semua rakyat Malaysia akan keluar menonton filem ini, filem Rain Town. Terutama the first 4 days ni kita release 8 hari bulan Februari. Dan yang paling penting ialah first 4 days untuk menentukan kita akan terus menayang selepasnya. Cerita ni ialah cerita kekeluargaan, tak kira lah siapa pun kita punya background. Saya rasa anda semua, saya rasalah saya berharap yang menonton ni akan merasa dan memahami dan can resonate to this story. Okey. Bawa ibu bapa, keluarga, kawan-kawan, tak payah bawa tisu kerana boleh menangis di shoulder bapak-bapak. Alah. Okey, dah cuti Hari Raya Cina tu semua pun bercuti, jadi bawalah keluarga bersama-sama. Mama, ayah dan anak-anak juga. Dan difahamkan nanti tayangan perdana akan dilakukan di mana? Taiping. Kita akan ada satu tayangan di Taiping. Hari pertama filem ni diriliskan pada 8 hari bulan, insya-Allah. So yalah, consider as Taiping Premier lah kita panggilkan. Gitu. Tapi tiket-tiket sudah ada. Resale sudah boleh beli di di online dan juga app pawagam masing-masing. So boleh mula dah lah beli tiket. Jangan lepaskan peluang ini. Sebenarnya kalau kita sebenarnya kadang-kadang kita lupa kan elemen kekeluargaan itu sangat penting dalam kehidupan anak-anak muda zaman sekarang. Dan yang saya generasi yang membesarkan anak ini kadang-kadang mungkin ada generation gap di situ yang sama-sama kita melengkapi mana perbezaan yang ada menjadikan satu titik kesempurnaan dan keserasian. Kita semua adalah keluarga Malaysia. Ini satu filem yang cukup baik. Saya kira nak ucapkan terima kasih kepada Tunku Mona Riza dan Kin Wah. Saya pun banyak ketawa hari ni. Bukan saja belum lagi tengok movie tu. Kan kita ketawa sebabkan pelakon dan pengarahnya. Satu kombinasi yang begitu menarik sekali. Dan jangan lepaskan peluang dan terima kasih kepada anda kerana sudi meluangkan masa bersama kami daripada awal sehinggalah ke waktu ini. Dan teruskan setia bersama kami setiap Isnin hingga Jumaat. Dan jangan lupa tayangan bermula pada 8 Februari. Maksudnya satu hari sahaja lagi. 8 Februari bawa bersama keluarga anda. Saya Nur Salih Azmi. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin